Okay, Assalamualaikum again. Anyone join me? Today is our third class, I think, is it? Okay, last class we have covered until Melaka Sultanate. Okay, for those who are joining, please respond through your chat so I can see. Okay, Bella is there. Okay. The rest, please show your comment. Okay. Is anyone and everyone here? Okay. Okay, Bella, ada lagi? Anyone else? Okay, while watching, later on you can give the comment. Okay. Let's continue. Melaka Sultanate. We have covered last class. At this point, where just a recap. The story of Melaka can be read through Sula Latus Salitin, a documentary book written by Tun Sri Lanang. Okay, and of course some of them do question his story is on his own perspective. Bila kita buat sesuatu yang berbentuk penceritaan, kemungkinan dan kebiasaannya kita menceritakan dari sudut pandangan kita. Betul. Internal external kan. Okey, kita jumpa nama Melaka, kita tengok looking at the relation with China in political era, and we do have some contact with the Middle East, which is the Arabs. And just to add up, kita dapat berita pagi tadi Lebanon ada yang kata dibom, tapi setakat petang tadi berita mengatakan berlaku letupan, mungkin accident letupan tersebut. And then the ruling system, the highest one is Sultan, as what we have right now, but last time Melaka used fourfold dignitary system, iaitu pembesar 4 lipatan. Pembesar yang utama ialah Bendahara, Bendahari, Temenggung dan Laksmana. Okay. To compare and relate with what we have right now, Bendahara macam Perdana Menteri hari ini, Bendahari ialah Menteri Kewangan, Temenggung lebih kepada polis, which is take care the inside safety, and Laksmana is more on the border part, the outer track, which is protect us from any danger. Nowadays we might know that as army lah, tentera. Okay, just a recap and then we consider Melaka reached a golden age when the empire became so big throughout almost all the Malay nation, menghampiri keseluruhan, kecuali bahagian utara lah, dan bahagian selatan dan bahagian timur barat dikuasai oleh Melaka masa tu, empire-nya. And then ditambah pula berlaku pertukaran agama oleh Sultan daripada Hindu peringkat awal kepada Muslim, and because of the religion and it's expanding the territory tu. Katanya disebabkan agama Islam ni juga penyebab kepada tersebarnya taklukan Melaka tu. Okay, next, because of the geography factors, rupa-rupanya kawasan Selat Melaka tu menjadi tumpuan para pedagang. Last time, that is the center of meeting from the west and the east. So this
area kan Selat Melaka ni, including all the other ports kan, termasuklah pernah jadi di Selat Johor, Batavia di Indonesia beberapa tempat pelabuhan ni sepanjang Selat Melaka, bukan satu sahaja, tapi dikenali sebagai Selat Melaka sebab Melaka masa tu begitu famous dan mengatasi kan famousnya yang lain. Okay, even though before that, as I mentioned last class, during that time the smarter way to build up economy is through having a port, and it happened that several other ports in the Indonesian era do give a lot of impact kan. So when Raja Paramiswara, the Prince of Palembang, get away because of the attack from Majapahit, and he again built a new port, and luckily this port are more famous and get better attention from both east and west tadi. So daripada timur dan Europe sebenarnya mereka datang ke pelabuhan tadi untuk dapatkan segala keperluan. And then the economic factor more focus on how the port serve the traders. Macam mana kita nak tarik pelanggan dan perhatian pedagang apabila kita memberi perkhidmatan terbaik kan. Okay. And one day it happened, fall down, macam mana Melaka jatuh. Okay, ada beberapa faktor which is internal and external. Even internal pun it's relate with the dignitary problem kata nobility, orang-orang besar ni, pembesar ni dia mula boleh katakan menyeleweng, berlakunya kekejaman terhadap rakyat. Okay, so rakyat dah mula hilang kepercayaan kepada kepimpinan masa tu. So this is very important because when the moral factors become a part of the problem, it leads to fall downs, and we need to take action. We need to have some lesson from this, because last time it happened, and nowadays we can see it might happen again. So we have to take lesson from it. We need to select a really good leaders. For example, saya ada terbacalah kawan saya punya status, bila dia kata hari ni kita nampak kemelut politik. One time ketika PKP ni mula nak berlaku kan, sebenarnya COVID tadi nak tersebar, negara kita diancam oleh keruntuhan kerajaan, which is Pakatan PH bermasalah kan, ketika Tun Mahathir sendiri PM yang ke-7 letak jawatan, naik PM yang ke-8 terus dibuat lockdown. Okay, looking at this point, actually the problem had occur. Sebenarnya bila kita tengok berlaku kerajaan yang tumbang tadi dan naik kerajaan baru yang dipilih oleh raja ni, they are a part of question kan. Ada kata pintu belakang. So we afraid that this problem had similarities with the internal problem of the Melaka fall down kan. Bila berlaku kejatuhan Melaka disebabkan masalah dalaman, kepimpinan, contoh paling ketara bila kenaikan kepimpinan baru yang sepatutnya seolah-olahnya perlu ada jalan lebih baik. For example, okay. And what happened? My friend up a status. Dia orang Sabah, dan kita tahu hari ini Sabah dirundung masalah yang sama seperti kerajaan pusat, cuba ditumbangkan oleh certain people that are jumping from parties. Okay. Bukan masalah parties, tapi masalah you are making changing
voting kan. So this actually kind of uh, the political and the political things that need to be avoided. Contohnya macam bila kita tengok berlaku lompat parti ni sebenarnya untuk tujuan apa kan. So sebab tu my friend update status, dia kata ramai YB lompat parti dengan tujuan kepentingan rakyat. Kan. So orang yang bijak pandai bila dia baca, betul juga kata dia kan. Kenapa every single time you change government that have been chosen by the citizen, where it's follow the rules of the constitution, dah ikut perlembagaan pilihan raya, dan kita tahu term pilihan raya tu banyak mana, dan sebenarnya parti yang selama ini memerintah pun kita benarkan dan kita akui kepimpinannya selama itu tanpa ada niat untuk melakukan kekecohan kan. Okay. Tetapi dengan cara ini, which is you attract others kan, you attract certain seats just to win, not the election, bukan memenangi pilihan raya pun, tetapi memenangi kerusi dengan kind of cara yang salah kan, seolah-olah. So kawan saya orang Sabah ni, dia question lah kenapa nak lompat parti sedangkan we give the chance 5 years, unless macam case Tun, Tun dia letak jawatan, which is in certain part berlaku kesalahan lah, kita rasa. Sebab kita tak boleh mengatakan semua perkara yang dilakukan oleh pemimpin betul, tapi kita pun mengakui juga walaupun banyak yang salah, tapi ada yang betulnya. Macam tu. Okay. So if this happen again, which is going to happen because Sabah have dissolved kan, dah bubar dah parlimen, akan berlaku undi baru kan, pilihan raya negeri pula besar ni berbanding pilihan raya kecil, disebabkan oleh beberapa kes, kita boleh belajar later on. This might build up new fear kan. Adakah ia akan berterusan? Rupa-rupanya it happen. Bila jatuh kerajaan pusat, mula jatuh kerajaan negeri dengan cara yang sama, iaitu pintu belakang. Walaupun istilah pintu belakang ni mungkin ada yang bertikai, but we consider this is the term lah. You change the government before the term kan. You tukar kerajaan sebelum election. You tukar sebab lompat parti ni. Okay. And this is the thing that leads to the fall down last time. Sebab nobility, iaitu bangsawan, dia mula menyeleweng, dia mula menyalahgunakan kuasa. Okay. Bukan nak tuduh mereka-mereka yang cuba menggunakan taktik untuk merampas kuasa, tapi this is the reality. Kita akan nampak ini adalah sesuatu yang jelas kan. Sehingga kan adakah tujuannya untuk kebaikan rakyat ataupun untuk kepentingan diri? Okay. And if it always happening, so this shows that our government is a weak one, and try to take power from others is an internal problem that leads to fall down. Berapa banyak negara dan negeri yang telah tumbang disebabkan oleh rampasan kuasa. Selalu berlaku dalam sejarah kita. So kita kena ambil iktibar. And because of that, the external thing happen. When outsiders look at us as some issue can be manipulated, can be taken advantage of, so they strike. Dia pun ambil langkah untuk merampas pula daripada kita sendiri. Dah berlaku penjajahan. Selepas ni kita akan tengok bagaimana berlaku penjajahan. So external factor because of the outsiders, the imperial, yang imperial ni maksudnya yang berkuasa dalam dunia ni, dia mengambil dan menjajah negara lain. Okay. Continue on Johor State.
Selepas kejatuhan Melaka, bila Portugis menyerang Melaka, Melaka kalah, adalah panjang ya, dia punya, kita pendekkan saja. Kejatuhan Melaka tadi menyebabkan berlaku peperangan dan Melaka kalah. Bila Melaka kalah, dia retreat untuk meneruskan legasi. Sebab tu saya tulis legasi, to continue the legacy. The Melaka leaders, they retreat to Johor. Retreat maksudnya dia mencari perlindungan ataupun berundur ke Melaka. Dan divided, divided ni ada yang mencari beberapa tempat lain untuk dibangunkan. Tempat-tempat yang tersenarai itu hari ni consider kawasan Johor kan. Mungkin mula-mula tu dia turun ke bawah sedikit, kemudian dia turun lagi and keep on until Johor Bahru lah kan, nanti paling menghampiri hujung sebelum Pasir Gudang. Okay, alright, that's for legacy, meaning Melaka leaders, especially Sultan, continuing his legacy, building up a new state, which is the Johor Kingdom. Mula negeri Johor lah, lepas tu jadi Empire Johor. Johor lepas tu naik juga. Sebenarnya Johor pun berkembang berserta seiring dengan tawanan Portugis di Melaka. Bermaksud ketika Portugis menawan Melaka, Johor dalam masa sama cuba membina empire baru daripada legasi Melaka. So sepatutnya hari ini Sultan Johor adalah Sultan datang daripada warisan Melaka. Tapi something happen after that. Sebelum jadi macam tu ataupun selepas beberapa ketika berlaku perubahan kuasa lagi. Okay, the rulers coming from the successor. Okay, ini nak tengok tadi. Successor maksudnya warisan tadi. Mula-mula waris, tetapi up to one point. Kalau kita ingat dalam sejarah, Sultan Mahmud mangkat di Julang. Ingat tak? Ada sesiapa pernah dengar cerita tu ataupun perkataan tu, ayat tu? Boleh respon macam tu ke sebenarnya memang susah nak respon? Semua dengar ke? Clear ke? Okay, boleh respon on the chat, macam chat dekat dalam Google Meet tu. Okay, sangat clear. Alright, okay. Okay, cuma bezanya voice reply kan, kat FB ni dia belum buat lagi. Okay, clear. Alright, successor yang waris tadi. Tapi yang waris tadi kan, rupa-rupanya bila mangkat di Julang, Sultan Mahmud belum ada waris. Bermaksud waris berhenti di situ kan. Itu pun ada kes juga kenapa Sultan Mahmud ni mangkat di Julang. Okay. Antara sebab dia ialah dia buat hal dengan Laksmana dia, Laksmana dia, Megat Seri Rama katanya. Okay. Cerita ni nak jadi pengajaran, so dengar betul-betul. Megat adalah Laksmana Sultan. Sultan hantar dia untuk satu protection mungkin, ataupun satu tugas. Okay, katalah kita punya Laksmana ada tugas, so Laksmana pergi. At the same time, katanya Laksmana ada wife, and wife Laksmana mengandung. Okay. Satu hari, wife yang duduk dekat kawasan kediaman Sultan ni minta izin untuk berjalan, dan mungkin juga itu memang kawasan jalan dia kan. Okay. Tiba-tiba ternampak ranumnya buah cempedak. Buah cempedak masak ranum.
timbul kan keinginan untuk merasai buah cempedak tu. Cempedak atau nangka macam tu lah. Okay. And then tukang kebun yang masa tu berada sekitar dah pesan, oh ni Sultan punya ni kan. Sultan memang nak sangat ni kan, dah book dah awal. Okay. So meaning to say, kalau Sultan punya, jangan pandai-pandailah kita nak kacau. Okay. But this wife keep on begging, tolonglah, mengidam ni. Keinginan tu sampai jadi mengidam pula. So bila mengidam, kita terfikir bukan isteri kan, kita terfikir bukan wanita, kita fikir anak je tu. Pada satu pandangan normal kan, kita akan rasa kesian lah. And even it happen to us kan, mungkin siapa-siapa yang ada pengalaman kan, yang dah ada anak tu, dia akan rasa kan, mengidam ni memang perkara tu ada kan. Walaupun ramai juga yang mungkin patah balik, ni sebenarnya tekak mak ni kan, tapi walaupun begitu, it happen to the guy, sometimes it happen to the husband, to the father. Pelik, kenapa pula father rasa kan? Dan normally dia memang normal, but during that mengidam time kan, the attraction and interest is very high, and something that are abnormal, luar daripada kebiasaan. Tak jarang-jarang makan, katalah makan kambing kan, tiba-tiba rasa nak sangat kambing, macam tu lah. Alright. Okay. So at this moment, tukang kebun give a chance, find out the way, cari jalan, cari cara untuk bagi juga. So dia pun tebuk. Okay, dalam movie tu dia tebuk. Boleh tengok nanti siapa-siapa yang boleh dapatkan movie tu. Okay, bila dia tebuk, dia berjaya tutup balik, tanpa rasa-rasa dapat dikesan oleh Sultan. Okay. But one day Sultan teringatkan nangka dia tu. So dia pun minta tukang kebun untuk tengok nangka dia. Macam tu. So what happened? Si tukang kebun nak cover tadi, dia pun okay, Sultan, saya akan belah, saya akan hidangkan, dia kata. Dia kata no, aku yang nak belah, biar aku yang buka isinya. Tukang kebun pun dah pening kepala, dah cuak sebab Sultan ni okay. Dia pun terpaksalah ikut arahan Sultan. Okay. Dia pun hop dia tutuplah bahagian yang berlubang tadi kan. Sebenarnya berlubang tu dah tutup dah cantik dah, tapi kesan tu ada kan. So dia pun tunjuk dia. Sultan pula bila dapat benda tu, dia rasa macam dia rasa macam eagerness, dia rasa macam membuak-buak dia punya rasa, macam tu lah. So dia pun belik dalam cerita tu, belik lah, dia belik. Kenapa ni? Kenapa macam ditebuk ni kan? Tukang kebun dah risau lah, habis lah, macam nak jawab ni kan. Sultan gunakan kuasa dia, cakap, apa yang jadi ni? Berani kau ambil hak aku ataupun kan? Sultan mula kan, showing the power. So what happened at the end, the gardener kan, have to reveal the truth. Sebab Sultan minta kan, dia, kau ambil ke? Kalau kau ambil, memang aku bunuh kau. Itu bukan dia ambil. Dia pun cerita sebenarnya isteri Laksmana mengidam, dia pun terpaksa ambil seulas. Murkalah Sultan. This is something that we need to take some lesson again kan. Ketika itu kemurkaan Sultan melampau batas. So what happened? Dia pun panggil isteri Laksmana. So apa jadi bila isteri Laksmana dipanggil? Some answer that today we
And we might say the Sultan is cruel, kejam. Sebab Sultan kata, kau dah makan, aku nak yang kau dah makan tadi. So macam mana nak ambil benda yang dia dah makan? Dia kata, ada dalam perut kan, anak yang makan kan, belah perut. You just imagine, a pregnant woman, syarat mengandung, and this Sultan say, cut off and the stomach, belah perut. I want back mine. Oh, memang hak dia. Tapi ada consideration as human. So what happened when you do that to a pregnant lady? Both mother and the child die. And this is a very sad story. What would you feel if it happened to you or someone close to you? And this is the wife of Lakshmana, his Lakshmana, his patriot, kan? Orang yang protect dia, kan? So something yang out of the mind, kadang-kadang tolong, kan? Sebab tu ada kata-kata yang kita sebut, raja yang adil, raja dijunjung, raja yang zalim, raja disanggah. Kalau kepimpinan itu adil, kita memang respect, walaupun memang susah nak adil. Tapi kalau zalim macam kes macam ni, kita sanggah. We would fight against any cruelties. Apa saja kekejaman, penyelewengan, kita akan bangkang. This is human, right? If you are a normal human, this is what we do. For example, like right now, apabila Syafi'i Apdal dengan Musa Aman berperang untuk dapatkan jawatan, hak katanya dirampas. Sepatutnya Syafi'i meneruskan legasi dia sehingga tamat term pentadbiran 5 tahun. Sekarang baru 2 tahun lebih. Tapi cuba dirampas oleh Musa Aman yang balik daripada overseas selepas kesnya ditutup, kan? Saya dah baca satu artikel, 46 kes penyelewengan difahamkan dalam mahkamah telah ditutup. Yang kita risau kalau dia ada kaitan dengan kita punya PM. Sebab secara jelas yang boleh menggugurkan kes adalah orang-orang yang berkuasa, berada di tampuk kepimpinan, terutamanya yang teratas, sama ada Agung kita hari ini ataupun PM kita. Because they are the one who have power. They might be abusing power. Dan saya bukan kata mereka menyalahgunakan kuasa, tapi kalau itulah yang kita nampak. Sebab mereka saja yang boleh influence mahkamah. Sepatutnya tak boleh. Kita akan belajar dalam constitutionality. Mahkamah stand alone. Tapi kalau gugur kes, biasanya berlaku disebabkan campur tangan politik. Dan kita bimbang, takkan 46 kes ini semuanya adalah fitnah dan dusta semata. And those people who live in Sabah, they know who is Musa Aman. Bukan saya nak tuduh, cuma saya menyampaikan berita yang saya baca, because this is something as if the injustice happen. Okay, so kita risau benda tu keep on repeating. Sebab tu kita fight. So bila Lakshmana balik, sambungan sikit ni, Lakshmana balik, wife diberitakan meninggal. Tanya kenapa meninggal? Oh, ketika melahirkan anak dia meninggal. Cerita ditutup. Sultan tutup cerita. But one day the truth reveal. Yang benar akhirnya terbongkar. So ketika dia dapat tahu, sebab dia nak tengok mayat, entah macam mana lah zaman dulu, kan. Dia dapat tahu, dan Lakshmana pun merancang untuk membalas dendam. Walaupun satu hal kita tahu kebenaran tu pada pihak dia, dan dalam Islam sendiri pun kalau
ada orang dibunuh, dia boleh dibalas bunuh. So bila nak balas dendam, one day pada saat yang mana raja dalam perlindungan terbuka, paling kurang perlindungan, so dia pun pergi kat raja, okay, berhampiran dengan raja. Masa tu raja tengah dijulang. Dijulang maksudnya masa tu kalau zaman dulu kan duduk atas kursi tu diangkat kan, macam itulah. Dia duduk atas julangan dia tu, kemudian diangkat dan nak dibawalah ke satu tempat. So bila nampak oleh dia Laksamana Begat ni, dia pun keluarkan kerisnya, dia baling tepat kena badan sultan. Kata mungkin perut, mungkin dada macam tu. Dan akhirnya sultan mati dekat atas tu juga. Dan dalam masa sama, sultan juga keluarkan dia punya pedang, tangkap Megat dan dia pun bunuh Megat dalam masa yang sama juga. Dua-dua mati. So nothing good come out from that. Alright. So because of that, Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni tak ada waris. Bila tak ada waris, yang menggantikan dia the noble. Yang noble ni lah. Okay. So this noble bangsawan iaitu bendahara. So hari ni sepatutnya yang membawa legasi Kesultanan Johor hari ini sepatutnya bendahara. Tetapi ada tetapi lagi. And ni cerita tambahan. The rest you can read in the books. Later on kita discuss itu. You nak buku dah ada dekat college. So bila kita jumpa nanti boleh ambil buku. Siapa yang nak. Okay. So bila sultan habis waris, bendahara diangkat jadi sultan. So keturunan bendahara lah yang menerajui Kesultanan Johor. But at the same time, suddenly this bendahara feels that Laksamana pengaruhnya lebih kuat. Ada satu kes tu, Laksamana pengaruhnya lebih kuat. So what happened? Dia nak hilangkan pengaruh tu, dia bunuh Laksamana. Kan? So this is the thing that bunuh-membunuh telah berlaku dalam era bangsawan Melayu kita. Dan akhirnya keturunan Laksamana pun out, keturunan bendahara pun habis sebab masing-masing berperang, perang saudara. Sebab tu saya kata hari ini berlaku perkara yang sama di Sabah, seolah-olah orang Sabah sedang berperang untuk ambil jawatan. Siapa yang jadi mangsanya nanti kan? So hari ni, dulu ketika PKP dijalankan, semua orang kata cukuplah berpolitik kan. Sebab yang tumbang nak naik balik, yang dah naik nak jaga kan, pangkat. So tutup politik. Tiba-tiba masih dalam PKP ni nak pula berpolitik. Itu yang dipertikaikan kan. When it happened to you, you know how to protect yourself with all the words, with all the argument or statement. But when you want it for you, you just abandon what you have said before. Seolah-olah apa yang you kata hari tu, hari ni boleh pakai balik. Dulu kata jangan, hari ni sebabkan you nak kuasa, you kata okay, go on. So kita bimbang. Bukan kita bimbang siapa-siapa yang menang. Okay? Yang kita bimbang ialah kalau ia benar ada campur tangan politik daripada kita punya PM. This is the question. Because our PM until right now have shown a lot of goodness, welfare, religiosity, all this kindness, attitude. But if he had something to do with this quarrelling on Sabah state, we might think twice about him. Walaupun orang kata jangan disebabkan nila setitik rosak susu sebelanga, tapi jaga-jagalah dengan nila tu. Sebab ia memang merosakkan belanga tu, susu tu. Macam tu. Okay, alright. Okay, so bila dua-dua Laksamana dengan bendahara punya legasi dah tamat, naik legasi Temenggung. So hari ini sebenarnya Sultan Johor adalah legasi Temenggung masa zaman era Melaka dan
Johor Kingdom dulu. Okay. Alright. Siapa dia? Sultan Ibrahim kita dan waris dia TMJ. Ada orang Johor sini. Okay. Alright. And then capitals. Capitals ni saya nak tunjukkan sebenarnya adalah ibu negeri yang sentiasa berubah-ubah, keep moving and keep conquering. So bila dia bergerak dan dia conquer new place, dia tukar dia punya pusat pentadbiran. Okay. So siapa orang Johor boleh tengoklah. Kota Tinggi tukar kepada Johor Lama jadi Johor Baru, dan ada beberapa tempat lain lagi yang menjadi tapak pentadbiran, dan pernah sampai ke Riau Lingga, kawasan pentadbiran Johor. Okay. Alright, continue. Saya ringkaskan. Pengurusan di Johor lebih kepada position yang baru dan pernah dibantu oleh Bugis Brother. Okay, ni boleh highlight Bugis Brother. Berlaku juga ketika dalam era Johor perebutan kuasa, sebab tiba-tiba katanya Raja Kecil Siak macam itulah mengaku dia adalah claim that he is the successor of the Melaka Sultan. Bayangkan, biasanya orang nak mengaku keturunan dan waris sultan ni, dia mengaku ketika kerajaan tu berada di tahap yang stabil. Bukan dia yang membina tau. Dia bukan membina kerajaan. Bila kerajaan tu dah top, dia kata okay, sebenarnya saya waris. This is something that always happen. For example, you can say let's say you have a lot of wealth, and then your wealth going to be inherit throughout your legacy and your offspring. Kalau you kaya, ramailah yang mula nak mengaku anak, kaitan, kawan dan sebagainya. Sebab apa? Adakah benar? Tapi ketika you susah, where are they? Macam tu kan. Mana begini? And it happened. And one of the sharing from my student itself during a presentation, dia kata dia ada seorang pakcik yang mana pakcik dia sangat kaya. Paling kaya di kalangan yang lain. Ada harta dalam dan luar negara. Bayangkan But unfortunate dia tak berkahwin dan tak ada anak. So what happened after he died? This wealth going to be distributed to all the legacy tadi, pakcik ke adik abang, macam itulah. What happened is that come one guy claiming that he is the son of this man. Macam tu cuba kalau miskin, nak tak? Datang sebenarnya saya nak mengaku kan, jarang berlaku macam tu So Bugis Brother katanya mendolong Sultan ketika itu untuk menentang Raja Kecil Siak ni. So because of that, ada kisahnya Bugis Brother diberi anugerah Daing, macam tu. Dan Daing ni macam pangkat panglima lah. Sebab tu hari ni ada orang nama Daing, diberi anugerah oleh Sultan. Okay, continue. Trade and strategy facilities. Macam biasa, Sultan mungkin Temenggung sendiri dah belajar, walaupun dia legasi Temenggung. Untuk memastikan sebuah negara maju, dia kena teruskan perdagangan. Dan ketika itu, perdagangan sangat penting. Sampai hari ini pun sebenarnya ekonomi bergantung kepada sejauh mana kita pandai berdagang dengan antarabangsa. So dia pasang strategi keep on building up the port. So dia pula bina juga port yang baru, iaitu di Selat Johor, dan sebelum berpindah ke kawasan Singapura hari ini. Okay, kawasan dulu port lah. And the facilities have been upgraded, and so banyaklah port-port di kawasan Selat Tanah Melayu ni. So we at one point would be very proud because of that. We do have at one point of time manage this golden era, macam tu. The very big empire. Dah lah, empire Melaka tu pun besar, empire Johor pun besar, macam tu. Dekat atas utara ada Kedah Tua yang empire-nya pun besar, kawasan termasuk Siam kan. So we are proud of that. Okay. And then they build up Interport, which is the international level of trading. Satu pelabuhan yang
level international. Walaupun negara kita mungkin kecil, tapi dia punya facility, dia punya service kan, items, macam mana items yang kalau international maksudnya semua ada. Kata mudah, kalau daripada timur, which is China, nak hantar barang import daripada Europe, so jangan susah-susah nak pergi Europe, hantar je dekat kawasan kita, kawasan Melayu ni, the Malay area ni, so you can get there. So daripada barat pun macam tu, Europe tak perlu susah-susah nak pergi China ambil barang, kita jumpa dekat tengah-tengah. So trading happen there. So this is how the business, a part of building up means business. So they manage well. Nak dapat barang Cina kat situ, nak dapat India pun situ, nak dapat any product is there. Plus our own product, which is very good too. Kita pun hasilkan produk daripada tanah kita. Alright, okay. So this is what happened to Johor. Okay. Sebenarnya Empire Johor terus berkembang sehingga kan saya masuk yang others ni, which is daripada Johor pecah ke Perak dan ke Pahang. Because of the empire and legacy is too big, they divide. Maknanya Johor tetap Johor, tapi dia hantar keturunan lain kan. Okey, contoh macam ni lah. Bila kita ada title sultan, kita akan waris kepada anak. So anak yang akan dapat warisan ni ialah anak pertama. Tapi disebabkan kita ada anak-anak yang lain yang juga bagus, maka kita memberi peluang untuk dia bina empire dia. So yang anak sulung ambil empire daripada ayah, anak yang lain pecah empire, tambah dan luaskan empire. So daripada Johor tu dia buka Pahang di kawasan timur, dan satu lagi dia naik ke utara kan. Sebab masa tu kawasan atas daripada Johor ialah Melaka. Melaka masih di dalam tangan Portugis. Atas Melaka kita ada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan masa tu dikuasai oleh raja yang datang daripada Pulau Jawa. Okey. So naik atas lagi Selangor. Selangor masa tu dah bagi dekat Bugis Brothers tadi. Sebab bantuan yang diberikan ketika peperangan. Dan dia naik lagi atas, iaitu menghampiri utara dah. Okay. So dia bina empire di Perak. Jadi Sultan Perak. So Sultan Perak katanya sebahagian legasi datang daripada Johor. Walaupun ada berlaku perubahan lah lepas tu kan. Yalah, masalah dalaman kan, rampasan kuasa ni dan tu. Okey. Okey, seperti yang saya sebut tadi, Negeri Sembilan datang daripada Minangkabau. Boleh tulis Minangkabau, keturunan di Pulau Jawa, Indonesia. Dan Selangor juga, Bugis tadi pun sebenarnya datang daripada kawasan Indonesia. So sebenarnya we are a part of them. Okay. So legasi sultan yang ada. Okay. Alright. Sebenarnya panjang cerita ni. Detail Perak pun ada, Pahang. Tapi if you want to know detail, you can have a reading. If we discuss it too much, kan, it's going to consume a lot of time. Because this is the facts. Dia hanyalah fakta. So fakta ni sebenarnya dah pernah belajar dulu, boleh baca saja. Saya biasanya akan cuba discuss things that maybe a part of it out of the books, macam tu, yang jarang diceritakan dalam buku, dan mungkin ada pengajaran di sebaliknya. Alright. Okay. Daripada sini timbul lagi beberapa negeri lain. Okay, mana datang Terengganu dan Kelantan? Kelantan di bahagian timur, kawasan yang dikuasai oleh utara lagi, kawasan Kemboja. Kalau kita tahu negara Kemboja, so bila mereka mengembangkan empire di atas, so dia terlibat dengan kawasan Kelantan. Kawasan Kelantan dinaikkan oleh raja yang berada di atas. Dan Terengganu ialah hasil gabungan di antara Kelantan dan Pahang. So both parties, and when they meet and to build up new nation, suddenly they combine together, kan. Biasalah sebenarnya raja-raja ni bila dia berkahwin, kan, membina keluarga, dia adalah hasil campuran dia antara sesama dia, kan. So raja turunan kerabat Pahang kahwin dengan kerabat
Kelantan, dan bina empire baru di tengah-tengah iaitu Terengganu. Alright. Dan yang terakhir ialah Kedah. Kedah sebenarnya adalah warisan yang sangat lama daripada Kedah tua, iaitu yang kita dah bincangkan early nation. Walaupun ada juga yang kata claim Perlis adalah kawasan berasingan yang diberi oleh Siam. Adalah pertikaian kat situ. Alright. Okey.